Alright. Dengar tak suara kami? Boleh komen dekat bahagian chatting tu. Dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay, Ruby ni Lata, selamat bos and teacher. Waalaikumsalam. Dengar Yeah, clear. good. Waalaikumsalam dengar. Alright. So malam ni tuan-tuan dan puan, malam ni adalah sesi untuk kita terangkan tentang konsep dropship Chokodubs. Ada sedikit adjustment yang kita tambah baik dalam dropship Chokodubs ini, yang mana saya percaya dia dapat memberi banyak benefit kepada anda. And then ada sedikit lah, tetapi masih lagi kita ada beberapa perkara yang saya tengah kemas kini untuk melancarkan lagi kita punya proses ataupun untuk memastikan tak reti pakai channel nak dengar. Naufal, you tekan dekat bahagian micro earphone tu, pastikan you on the audio tu, faham tak? Ni nampak tak ada kepala earphone tu kan? Dekat situ kan? Tekan dekat situ nanti dia akan keluar. Tekan dekat tekan sini. situ and tekan, then allow. Yes. Pakai tu. Wi-Fi or cellular data. Okay. Alright, so malam ni kita akan terangkan tentang dropship Chokodubs. Sebab saya rasa mungkin ada yang keliru ataupun tidak jelas. Tetapi memang saya akui ada sedikit perkara yang kita nak kena kemaskan semula supaya dia nampak lebih jelas. Terutamanya perbezaan dropship dan juga agent. Boleh ke boleh? Okay, mungkin yang first time lihat kami, kita kenalkan diri dululah. Betul lah. Selalu kat Zoom dengan dia kan? So bersama kita hari ini. Okay, hai semua. Selamat malam. Selalunya malam Selasa ni kita berada di FB Academy. Dekat FB Live kita, FB Group. Selalu kita live kat situ. Cuma malam ni teacher tukar kepada platform Zoom sebab ada banyak yang kita nak pakai sharing screen, and then teacher lebih rasa kalau teacher sendiri sebagai audience luar, kalau teacher tengok melalui Zoom, dia lebih clear dan lagi dan audience pun lebih fokus kalau compare dengan live. Tapi kita akan relivekan nanti benda ni. So you tak perlu risau kalau you punya line tak okey ke, keluar masuk ke apa ke. Cuma inform team untuk dengar malam ni sangat-sangat penting sebab perubahan ni kita baru je buat, dan kenapa kita buat immediately macam tiba buat changes terus nak on. Sebab benda ni sangat penting dalam keadaan semasa. Alright. Dan kita juga nak you guys boleh terus ajak tim-tim masuk. Yes. Lagi Andai kata mereka ada soalan ataupun ada persoalan, so inilah masanya untuk mereka bertanya. Betul. Di sesi live ini. Okay, boleh tanya anything, insyaAllah kita akan cuba jawab. Yes. Okay. Kenalkan dia dah sebut tadi lama lupa. Saya Teacher Sarah, founder Produk Chokodubs. Dan saya Farhan Zainuddin, co-founder Chokodubs. Merangkap CEO Chokodubs sekarang. Okay, alright. Okay. Pertamanya saya nak kongsikan, saya share slide terus saya share slide terus supaya kita terus pergi kepada kita punya objektif malam ni. Okay. Sekejap. Sekejap saya tengah check. Okay, saudara sedang cari slide tu. Okay, so teacher nak explain sikit lah. Kalau untuk pengetahuan semua, bulan ni adalah bulan akhir kemasukan ejen. Okay, untuk you all punya reminder ataupun yang baru masuk, bulan ni bulan last kemasukan ejen. Yang pertama last kemasukan ejen. Dan yang keduanya adalah bulan ni juga last kenaikan dropship kepada level agent dengan nilai RM200 sahaja.
So bulan ni sebenarnya you educate you punya dropship premium ataupun troopers untuk dia naik ke level captain pada bulan hadapan dengan menyukupkan belian dalam sistem sebanyak RM200 sahaja. Yang mana pada bulan hadapan kita dah tukar KPI untuk troopers tu nanti dia nak pergi ke captain dengan nilai RM1,000. RM1,000 dalam masa 3 bulan. Kalau fast track RM2,000. So benda-benda ni kita tinggal lagi beberapa hari je. So teacher harap you all yang berada dekat sini aware dan tahu tentang keadaan semasa ni. Dan benda ni sangat-sangat penting. Dia juga bagi motivation dekat you punya dropship premium ataupun troopers. Tadi teacher dah terbiasa dropship premium. Troopers nanti untuk dia kejar. You all sedar tak bulan ni last RM200? Cuba komen siapa yang masih sedar. Yang mana bulan depan jangan tanya dah. Bulan 200 boleh naik tak? Tak boleh dah. Ni jelas. Cuba komen siapa yang sedar tentang perubahan semasa ni. So berapa ramai dah you punya dropship premium yang naik level? Baby. Berapa ramai dropship premium you yang naik level? Take note. Okay, supaya diorang tahu dan tak terlepas info-info penting ni. Kita tinggal lagi berapa hari je bulan ni. Dan nanti bila dah naik bulan depan, keadaan dia, kita ni KPI bukan keadaan naik, KPI dia lebih tinggi lah dekat situ. Sebab troopers tu, dia dah bukan kategori dropship. Dia sebenarnya kategori agent. Okey. Pertamanya apa yang kita cuba buat di sini adalah penambahbaikan dropship sistem kita, okey. Yang mana sebelum ini, kalau you guys perasan, dropship yang kita letakkan di sistem, sebelum ini nama dia pelanggan, perasan tak? Pelanggan kat sistem. Now kita dah tukar kepada dropship. Ke korang tak perasan? Okay. Yang mana dropship yang sebelum ini, kalau anda buat belian dropship di sistem, dia tak ada commission kepada leaders. Dia straightforward. Faham? Dia tak ada commission kepada leaders, dia straightforward, terus cut. So tak ada anything commission kepada mak leaders. So untuk yang kali ini, kita bawakan commission kepada mak leaders. Bermaksud, kalau tim kita buat belian dropship di sistem, mak leaders dapat bonus dia sedikit. Umpama macam ejen beli produk. So far jelas? Okey. Itu yang kita cuba bawa tambah baik. Kenapa kita fokus kepada dropship ini adalah kerana dalam keadaan sekarang ni kita melihat cabaran ekonomi ni makin kuat. Keadaan inflasi meningkat. Yang kita akan tahu ramai orang akan ada masalah kewangan. Ramai orang akan ada cabaran dekat sini. So kita nak mudahkan proses ini, yang mana kita mulakan dulu dengan dropship. Yang mana dropship kita ni pula kemasukan dia secara percuma. Faham? So kemasukan secara percuma, jadi tak ada isu kalau orang tu tak ada modal. Yang penting dia ada semangat, dia ada usaha nak buat. InsyaAllah boleh buat. Okay. Kalau anda perasan, kadar dropship kita sebelum ini, kadar dia tak tetap, kadar dia berubah-ubah mengikut produk. Betul ke betul? Ada yang 2%, ada yang 3%, okay, ada yang 5%. So bila kita study dropship ni punya pricing, kita dapati ramai dropship yang confused ataupun yang susah, dan kita pun susah nak explain. Faham tak? This product RM2, this product RM3, this product RM1. Ramai usahawan termasuk kita sendiri, kita facing susahlah nak explain untuk orang dalam dropship ni. Dia macam ada challenge. That's why kita tukarkan dia punya format kepada semua harga dropship kita set kepada 10%. Supaya benda tu mudah untuk orang faham. Mudah orang. Ada soalan je teacher. Next month dari DS ke Trooper masih lagi pembelian 100 kan? DS ke Troopers masih lagi 100. Untuk dia naik Troopers. Yeah. Maksudnya belian terkumpul
RM100 personal sales, layan naik kepada troopers. Leaders, DS beli leaders akan dapat berapa banyak commission. Itu yang nak explain tu. So kita akan sharekan table ni untuk penerangan lebih terperinci. Kalau tengok table lebih mudah nak faham lah, insya-Allah. Okay. Sekejap. Okay. Okay, tapi sebelum saya masuk dekat bahagian penerangan dropship tu, saya just nak make you guys clear. Now kita ada dua skim tau. Kita ada dua jenis sistem. Satu sistem dropship, satu lagi sistem agent kita yang sedia ada. Okay. Kita ada dua sistem. Maksudnya kita ada hybrid. Bermaksud kat sini, sistem dropship ini adalah sistem yang orang beli kat sistem dan then HQ bantu untuk hantarkan. Dalam masa yang sama, mak leader dapat benefit, dapat certain commission dekat situ. Sistem agent ni pula, yang dropship kita bawa sekarang ni dropship pula. Sistem agent kita ni pula, dia berkonsepkan you beli kilo and then you boleh repack semula. You boleh repack semula jadi 100 gram, boleh jadi dogi, boleh jadi hampers. Yang mana akan bantu meningkatkan you punya pendapatan. You boleh packing 100 gram ikut you punya creativity. Yang sistem agent kita sedia ada ni. So you guys kena clear Bermaksud dekat agent ni, dia umpama you beli bukal. You beli dengan harga borong. Ni konsep dia mudah. Item agent ni umpama you beli harga borong dengan harga murah. Compare dengan dropship, kebanyakan dropship punya item adalah produk siap. Contohnya macam 100 gram rising, 100 gram element sesame. Okay, produk yang dah siap, yang kecil-kecil tu. Yang tak payah nak packing-packing. Yang HQ dah sediakan. Alright. So, dua sistem ni nak kena faham dulu. Dia ada dua aliran. Yang mana tangga setiap sistem juga berbeza-beza. Dropship tangga dia berbeza, agent tangga dia berbeza. Supaya nanti kita akan explain kat bawah ni, you guys lebih faham. Okay. Okay. So kat sini adalah sebab ramai yang macam nampak ni dropship. Ni dropship bawah. Dropship ni adalah bisnes tanpa modal. Okay, bisnes tanpa modal yang kita setkan untung minimal dia 10%. Untung minimal dia 10%. So kita senang nak cakap daripada dropship. Dan kita senang nak tarik mereka masuk. Sebab kita cakap you untung 10% daripada harga retail. Semua produk 10%. Senang. Okay. And then produk dropship ni hanyalah produk siap sahaja. Produk siap sahaja. Okay. And then troopers pula, dia ada untung aktif, ada untung pasif. Kalau you perasan dekat sini ada 2% ni, perasan tak? Ada 2%. 2% ni adalah bila dropship you buat belian, you dapat 2% dekat sini. And then untung aktif ni 50% bermaksud kalau dia sendiri yang menjual, dia dapat coklat kilo kan, and then dia packing, dia buat 100 gram, jualan dia tu keuntungan dia boleh mencecah 50%. Okay. And then semakin atas, semakin besarlah active income dan juga passive income. Okay, dalam sistem kita sekarang, kalau you perasan kat belian tu dia ada 4 kategori. Dia ada agent, dropship, tools dan merchandise. 4 perkara ni sangat penting. Okay, so untuk agent ni adalah produk-produk yang kita buat belian kilo. Okay, belian yang murah lah, murah. Okay. Dan tangga dia berbeza. Dropship pula percentage dia berbeza, ikut level berbeza. Okay, sebentar lagi kita akan turun bawah untuk tengok apa perbezaan dropship dan juga agent. Macam mana dia punya kiraan tu. Boleh? Saya tak laju sangat. Boleh
Nampak tak table ni? Itu kecil sangat. Bernampak Cuba zoom. Okay. Kalau you guys tengok dekat sini, dropship ini kemasukan dia percuma. Free. And then untung dia semua set 10% daripada harga jual. Okay, 10%. Kalau harga dia RM11, 10% masuk RM10 sahaja. And now HQ cuba untuk hantar terus. Sebab kita punya vision, I just share dengan you guys, vision Chocolate adalah untuk jadi coklat online. Coklat online number 1. So I tahu ramai orang dekat luar sana macam cakap, coklat ni you boleh post ke macam-macam. Tapi I tahu there's things boleh buat. So I nak break through that challenge. Okay. Kita akan cuba break through that challenge. I think insya-Allah kita boleh buat perkara tu. This is our vision. This is our vision. Okay. Untuk dropship tanpa modal, untung 10% semua produk. Tapi keuntungan dia hanya ini saja. Kenapa kita dulu ada buat pass kepada ejen, sekarang dah tak buat lagi? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Because bila kita pass kepada ejen, kepada runner, kita dapati ada banyak isu. And then proses untuk customer dapat produk pun sangat lambat. Keduanya pula proses untuk nak terangkan kepada dropship, proses penghantaran pass pada runner, benda tu quite complicated. Ramai orang macam susahnya nak faham, susahnya nak baca kodab ni. Faham tak? So benda tu tak best. So kita try to make it simple. You just order dekat sistem and then settle. Kan yang nak cari apa? Tracking number lah, nak tanya orang tu kat mana lah. Kadang-kadang ada any problem, so benda tu jadi panjang. Okay, that's why kita tukar kepada SU akan cuba try hantar terus. Dalam masa yang sama, my leaders dia pun dapat some kind of benefit. Okay. So untuk troopers, troopers ni consider agent tau. Kalau dulu jadi agent RM200, hari ni jadi agent RM35 sahaja. Yang itu bermula dengan troopers. So kita dah reducekan pemasukan tu untuk lebih mudah. And then apa kelebihan agent? Dia dapat 3 sumber income. Okay. Pertamanya, troopers juga boleh menggunakan item dropship andai kata dia nak buat bisnes tanpa modal. Okay, I tak ada modal, I nak buat macam dropship. Boleh. So you punya persen adalah 12%. Compare dengan dropship 10%, you punya ada extra 2%. Okay. And then kalau you beli ikut harga agent, kategori agent yang boleh repack, harga you lebih murah. Kalau you perasan kat sini kan, kalau dia ambil yang dropship kat sini, contohnya mini bike, yang ni I kira RM18.80 ni, I kira dia repack sendiri, faham tak? Dia ambil 500 gram ni, dia beli sila pack, and then cost dia adalah RM18.80. So untung dia lebih tinggi, hampir RM10. Okey. Ini saya kira dia punya cost produk saja, tak termasuk postage, Saya kira kan berapa untuk maksima yang dia boleh dapat. Kalau 100 gram dia boleh pergi sampai 51%. So far kat sini jelas tak? Ada soalan tak kat sini? Kalau ada cuba, kalau ada you guys terus cakap teacher next month okay. Nanti ikut persen tu yang bos tengah explain. Ya, Excel ni kita akan bagi. Kita memang bagi this PDF ni untuk you guys bagi kepada team. Sebab dalam buku dropship startup kita tu, dah ada perubahan harga. So this PDF sangat penting untuk update agent baru. Okay. Alright. And then yang ketiganya pula, bila you sebagai troopers, you dapat passive income 2%. Daripada mana 2% ini datang? Dia datang daripada anak buah you, daripada dropship you. Setiap bulan dia ni, you akan dapat 2%. Mungkin sekarang you nampak nilai dia kecil,
Tapi bila dropship you ramai, volume dia besar, and you akan nampak dia punya keuntungan dia lebih meriah lah. Faham tak? Sekurang-kurangnya bila dropship you buat tak macam dulu. Kalau dulu memang tak dapat langsung. Sekarang ni kalau dropship you buat, you dapat something. Boleh ke boleh? Okey. Bos, bila terlepas beli harga borong, harga dia kira macam mana? Okey, jap. Bos, kenapa ada separuh barang harga DS lagi murah dari harga ejen? Okey, ini yang perkara yang saya tengah betulkan. Sebab saya dapati ada harga DS yang lebih murah daripada harga ejen. Itu beberapa perkara yang saya tengah kemas kini, yang mana nanti kita akan adjustkan semula perkara itu supaya dia jadi, saya tengah adjust, saya akan samakan. Sebab dekat ejen sepatutnya dia lebih murah daripada DS. Dia akan lebih murah daripada DS. Itu kelebihan sebagai ejen. Tapi saya perasan ada few items yang clash. Itu yang saya tengah kemas kini. Yang mana nanti dia punya saya perasan dia punya isu dekat bayar troopers. Dekat troopers ada certain item. Contohnya macam dekat sini kan. Yang saya perasan box premium. Harga dia ni 34. Harga troopers sekarang, harga ejen lebih mahal, 35 kalau tak silap. Kalau you guys perasan. So saya tengah adjust harga dia supaya lebih rendah daripada harga dropship. Ini yang a bit part lah yang kita tengah correct kan. Tapi selebihnya tak ada masalah. Lana, ni yang Lana study petang tadi. Cookies kan? Cookies. Package ABCD. Okey. So dekat bahagian cookies tu murah tu kan, itu antara yang kita tengah betulkan. Kita akan bagi dia lebih rendah daripada harga dropship. And then kejap lagi kita akan turun ke bawah ni untuk terangkan tentang family set ni. Okey, yang ada isu tadi kita perasan box premium, cookies. Okey. ABC. Dan ABCD ni. Alright, dia macam ni. Package family set ni kita akan keluarkan daripada harga ejen. Dia macam ni tau. Bila you sebagai troopers, you boleh ada dua pilihan. You boleh ambil dropship, you boleh ambil ejen. Sebenarnya you boleh choice, you boleh pilih. Cumanya kita tengah betulkan supaya tak ada berlaku kekeliruan tu. Kita tengah nak turunkan, kita adjust harga ejen tu supaya lebih rendah daripada dropship. Cumanya dekat sini saya tengah adjust apa yang saya turunkan kepada 34 supaya dia lebih rendah daripada dropship, supaya you guys tak keliru. And then dekat bahagian tadi yang dia cakap pasal ABCD ni kan. So family set ni kita akan keluarkan daripada harga ejen. So kita hanya tinggalkan harga dropship saja dalam ni kerana harga dia lebih murah daripada harga ejen. So saya nampak harga ejen yang tinggi tu tak relevan, faham tak? So kita kekalkan harga murah saja. Boleh faham tak maksud saya ni? Okey Lana. So kalau kita tengok benda tu tak relevan, kita akan keluarkan. Tetapi jangan risau sebab apa? You sebagai troopers, you boleh pilih mana-mana produk tak ada masalah dalam sistem. You boleh pilih produk dropship, you boleh pilih produk ejen. Okay. Point dia kat sini kan, ejen punya strength, produk ejen punya strength adalah repacking semula. Itulah yang akan menyebabkan you untung lebih besar. Kalau you perasan dekat family set ni, package A ni, kalau you repack semula, you pakai you punya own item, sebenarnya keuntungan you lebih besar kalau you kira sendiri. Keuntungan you boleh lebih besar. So kalau pakai package, kita just kira ini ada dropship. Ya betul Dana. Kalau pakai package, nak HQ bantu, pakai yang produk siap, ambil dropship sahaja. HQ terus siap. Tapi kalau you nak untung lebih besar, you boleh buat you punya family set sendiri. You boleh make it sendiri. So you akan dapat untung lebih besar. So saya rasa dekat ejen dah tak perlu lagi ada family set. You just boleh ambil dekat dropship.
So dekat bahagian agent nanti hanya akan tinggal produk-produk kilo dan few item sahaja. Yang mana dia punya untung tu lebih besar. Faham tak? Okay, that's the concept. Saya harap you guys boleh absorb malam ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab ada juga yang tanya tau, bos kalau macam ni, diorang ni jadi dropship je lah, diorang tak nak naik kepada captain. Diorang rasa dekat situ lebih selesa. Okay? Dia macam ni. Mungkin ada yang tak berapa nampak apa. Okay, kalau dia stay dekat dropship, dia punya percentage dia hanya naik 2% saja. Rendah. Tetapi kalau dia naik level, harga agent punya gap tu lebih besar. Kenapa kita bagi 10% kepada dropship ni adalah kerana kita nak bagi dia experience dulu. Kita nak tarik dia dulu supaya dia masuk kat sistem kita dan dia rasa best. Bila dia rasa best, dia rasa dia boleh buat berjualan mudah, and then dia akan pergi kepada bahagian agent untuk kita tarik dia buat belian kilo-kilo. Kalau you perasan kat sini kan, kalau dia sebagai dropship, belian kilo dia hanya RM81.59. Nampak tak? Tetapi kalau dia jadi agent, jadi troopers, beza dia banyak. Belian dia hanya RM60. Ini yang kita nak diorang jadi. Faham tak RM60 ni? Kalau naik pada captain, RM56 per kilo. Nampak tak beza dia tu? Inilah yang kita nak tarik diorang. Daripada you beli kilo RM80 macam ni, why not you jadi agent, belian you lebih murah. Ni yang tadi bos dah respon dekat Lana tu. Nurul. Dia kata ya rasanya Lana, tapi tulis dekat nota diuruskan oleh ejen sebab ejen ada stok lagi dapat untung banyak. Kita tak ada dah konsep tu, Nurul. Tak ada Nurul. Kita tak ada lagi macam tu. Andai kata kalau you nak urus sendiri, minta dropship tu terus direct dengan you. Luar sistem. Okay, kalau anda kata macam you ada team yang you rasa you boleh uruskan, terus luar sistem you terus direct dengan dia. I think cara tu lebih straightforward. Kalau company macam nak kena HQ dah kena cari, anda kena pas sebenarnya tu, lepas tu payment masuk sini keluar sana, faham tak? Proses jadi panjang. I think benda tu I tak rasa benda tu bagus. Relevan. Faham tak? Sebab ada banyak isu juga dekat situ. Dalam kita beberapa bulan kita buat benda tu, ada banyak challenge yang kita facing. And then dekat Nurul Diana tu, betul, pilih package dropship kalau ada yang nak ambil package family tu tadi. Kalau tak ada stok, nak order daripada sistem. Betul Aziz, dropship premium tukar nama trooper sekarang. So dia kategori agent. Betul, tak payah key in dah dekat dalam sistem. Kalau dulu kita ada item pelanggan ni dia tak terlibat dalam overriding langsung. Jadinya that's why kita benarkan you tulis dekat situ key in dalam sistem tapi ambil stock agent. Sebab dia tak terlibat overriding. Overriding kita dah bagi kepada you dan the stock yang you beli. So sekarang ni kita tak boleh nak match benda tu. Nanti kita akan double paid pula. Faham tak? So kita pitam lah kalau kita bayar 2 kali. Ni you dah dapat, lepas tu orang tu ambil order dalam sistem, kita bagi lagi padahal stok dekat you. So benda tu dah tak sesuai digunakan. That's why kita cancelkan yang pelanggan tu dah tak ada dah. So kita buat konsep macam ni and then everything HQ yang uruskan. Dan kalau you all perasan juga kita ada open postage yang lebih rendah. Perasan kan? Postage yang lebih rendah tu mungkin bos nak sambung juga tu nanti lepas ni. Okay, kita try habiskan dulu yang part ni. Nanti kita masuk dekat part yang postage pula. Okay, so ada yang nak tengok tentang beza harga dropship, percentage harga dropship. Percentage harga dropship. Sekejap, saya sedang mencari. Azia betul, group master Shokodap tu dah tak ada. Dah tak ada. Kiranya dah tak ada pass order lah dekat dalam tu.
Ni sekejap So malah boleh key in order terus pada pelanggan kan, cuma tidak dropship. Betul Azian. Sekiranya ejen yang nak order stok ikut harga DF dibolehkan jugalah kan? Boleh. Sebab bila kita urus 100% center yang uruskan, so kita lebih fleksibel. Kita lebih fleksibel untuk buat adjustment yang kita rasa bersesuaian. Okey. Sekejap saya sedang mencari saya punya label harga. Okay, so far setakat sekarang ni you all jelas ke? Ada apa-apa nak tanya sementara bos cari comparison harga tu? Dan actually bila teacher duduk dekat bahagian closing beberapa bulan jugalah. So teacher nampak bila teacher buat closing tentang dropship premium, sebelum ni dropship premium kan nama dia kan. And then bila dia cakap tentang journey nak naik ke agent tu, kebanyakan orang sekarang ni mindset dia mindset dropship yang tak nak pegang stok, tak nak urus stok langsung. Tapi dia nak untung yang makin besar. Maksudnya along the way tu lagi dia naik tinggi lagi besar. Sebenarnya dekat sini bila kita tak boleh nak explain banyak masa kita closing sebab kita nak proses tu cepat dan orang lagi susah. Bila kita punya penerangan tu orang susah nak faham, kita punya proses closing tu akan tergantung dan mungkin kita takkan close kat situ. Jadinya bila kita nak closing, kita kena explain yang paling mudah yang orang terus capture, oh ni untung dia, ni macam ni, tak pegang stock, everything macam tu. Tapi actually along the journey tu sebenarnya bila dia naik captain, keuntungan dia yang lebih besar. Dia macam ada dua benda yang agak sukar kita nak explain dekat situ. So bila kita buat cara macam ni, teacher nampak dia lebih straightforward dan okay, this is item dropship. Kalau you duduk dekat agent, keuntungan dropship macam ni. HQ uruskan 100% untuk semua benda ada. You boleh pilih kat situ. So kalau you nak untung lebih, you manage sendiri. Dia macam lebih mudah. Compare dengan kita nak cakap tentang nanti kita nak pass order, cari ejen yang berdekatan, belum lagi ejen yang tak ada stok. Kita facing banyak ejen kawasan tak ada dekat situ. Ejen tak ada stok pun ada wujud juga dekat situ. DS kita pun ada yang tak nak. Yes. Ramai sebenarnya. Semua along the way teacher buat closing sebab memang bos fokus on dropship tau. Jadinya bila kita explain tu, ayat dia memang akan cakap, nanti kalau saya naik level saya kena pegang stok juga ke? Macam tu. Dia kalau boleh sekarang ni mindset semua orang dah tak nak pegang stok, dia nak untung je. Tapi macam bos cakap, bila dia dah start dapat duit, dapat keuntungan, kita boleh educate dia. Betul, kita boleh educate dia. Educate dia untuk you dapat untung lebih. Bila orang tu dah dapat ramai customer, dia sendiri yang akan willing untuk tukar dalam keadaan untuk pergi ke arah agent punya plan. Kira kita ada dua plan lah, satu plan dropship, satu plan agent. Dia sendiri yang akan rasa nak willing kat situ sebab apa? Dia dah ada customer. Sometimes people tak nak duduk dekat status agent ni sebabkan dia tak rasa confident yang dia boleh ada ramai customer. Dia tak nak stok dia sangkut bawah katil. So dia tak nak spend dekat situ. Walaupun dia untung lebih. Dia lebih prefer untuk dia jadi orang tengah tapi dia dapat untung. So dua benda ni yang kita kena faham dan kita kena tengok juga audience yang kita close tu macam mana. Sekejap Masuk. Hana Safia. Dah bos? Okay, alright. Okay, untuk harga dropship, nampak table ni? So kita setkan dia, perbezaan setiap level adalah 2%. Bermula dengan free dropship kat sini, 10%. And then kita fixkan semua jadi naik 2%. So dah kena 10%, 12%, 14%, dan seterusnya 16%, 18% sampailah king lah 20%. So dia ada beza 2% setiap level, betul? Jadi perbezaan level ni akan jadi commission kepada leaders.
Andai kata you di level troopers, you ada dropship, you ada beza 2%, so you akan dapat beza 2% itu sebagai you punya commission. Kalau you level lebih tinggi, contohnya level komando, you punya pandai, lepas tu you punya dropship pula yang buat belian, so beza you 10 dengan 16, ada 6%. 6% ni akan jadi you punya commission untuk komando tersebut. Faham tak? Percentage ini semua merujuk kepada harga jualan. Kat 11% ni. Nak mudah kira. Okay. So dia macam ni tau. Kita cuba simplekan proses ini. Cuba nak bagi dropship mudah faham. And then, andai kata ada orang tu dia nak jadi dropship sahaja. Kita is okay. Sebab ada orang kadang-kadang dia jadi dropship dia just nak makan murah. Ada orang jadi dropship sekadar macam nak cuba-cuba. Betul tak? Ada orang dia sekadar suka produk. Kita layankan aja. Sebab dalam ramai-ramai ni akan ada orang yang betul-betul komited jadi agent. Yang betul-betul buat bisnes. Ada juga macam tu. Tapi kita bagi ikut apa yang dia nak. Faham tak kat sini? Sebab tapi saya percaya makin besar volume kita, makin ramai dropship kita, mesti ada diamond-diamond yang betul-betul nak buat duit, yang nampak peluang ni. Inilah yang kita nak. Kita nak diamond-diamond ni. Tapi kalau dia nak stay dekat dropship, dia rasa 2% tu dah cukup untuk dia dan kita biarkan je lah. Faham tak kat sini? Yang penting kita dapat something. Taklah macam kita tak dapat apa-apa. Jelas tak maksud saya so far? Kita punya objektif memang kita nak masuk dropship, dia experience, dia happy, dia rasa best, dia nampak sini boleh buat duit, boleh bagi dia banyak income, and then dia terus journey ni sampai jadi agent. Bos, DS boleh tak beli stok ikut harga agent? Tak boleh. Good question. So DS hanya terhad dengan harga dropship sahaja. Harga agent bermula daripada troopers. Bermaksud dekat troopers, dia boleh pilih dropship, dia boleh agent. Dia boleh pilih dropship dan ke atas lah. Dropship dan ke atas dia boleh pilih. So dia punya choice lebih besar. Kalau dia dropship, dia hanya pilih item dropship only. Kalau dropship, dia memang limited untuk dropship sahaja. So far jelas tak? Oh, saya nak tanya. Ya. Okay. Alright, ada soalan tak so far kat sini? Alright. Okay, kalau ada soalan, you guys just tanya, insyaAllah kita akan cuba jawab. And then kita nak pergi di bahagian postage pula. Yes, itu penting. Okay, bahagian postage. Okay, saya tutuplah ni. I think it's straightforward. Okay, untuk postage, kita memperkenalkan kadar baru yang kita cuba minimizekan cost postage. Kita cuba minimizekan cost postage. Yang mana sekarang ni cost postage kita yang paling rendah 3 kilo RM12 sahaja. 3 kilo tau, bukan sekilo. 3 kilo RM12 sahaja yang kita cuba turunkan semdaya boleh untuk reducekan kos penghantaran tu. Itu untuk Semenanjung. Yang mana kat sini, tetapi kita tak meletakkan sebarang. Sekejap, pasal lagi satu ni, Lana ni. Harga kilo CP memang RM78.26 ke? Ni dah masuk item dropship lah ni kan? Itu 78 dropship. Kalau agent 56. Jelas tak? Lana. Okay. Kalau you tengok dekat dropship punya tangga, 78. Kalau you jadi troopers, you boleh pilih harga agent 56. That's why untung jadi agent. Nampak tadi dekat table bos baru tunjuk. Itu table dropship tau, Lana. Yang saya tunjuk tadi tu table dropship. Table dropship. Ichan, memang masa Ichan tu ni trooper ke? Memang trooper naik bulan Jun, bulan depan, last bulan ni buat belian 200.
Okey. So kita cuba memperkenalkan penghantaran yang lebih murah tetapi dia tak ada insurans. Dia tak ada insurans yang mana sekiranya berlaku apa-apa kita memang tak boleh nak tanggung kos damage tu. Okey, kita memang tak dapat nak cover kos damage tu. Ini pun kita cuba korek-korek kat mana kita berdapat. Dekat polyform sikit, kat aspek tu sikit, tak keluar suara. Ni baru masuk kau ni, tak keluar suara. Orang lain dengar kan? Cuba dengar. Masa Cuba Ican orang dengar baru pula. nak naik captain terus. Orang baru nak naik captain terus tu dari level apa Ican? Tak faham. Ke kemasukan terus agent, daftar sebagai agent? Join audio. Yes, Nurul Diana. Okay, teacher ulang balik ya. Dia nak naik. Last bulan ni kemasukan agent ikut package yang ada. Pada bulan hadapan kemasukan hanya pada level trooper RM35. Package-package yang ada sekarang yang banyak tu, package silver lah, gold lah, diamond lah, semua tu dah tak ada dah. Semua orang akan bermula dengan package RM35 sebagai trooper. Okay, jelas So bulan ni lah last untuk you all. Sebab tu perasan tak kita ada keluarkan, kalau trooper sekarang naik CP buat belian 200 ke atas. Betul tu Afiq. Bulan ni last untuk trooper naik ke captain buat 200 sahaja. Nanti akan ada pada bulan depan dah kena buat RM1,000. RM1,000. Okey. Okey, now kita nak share kat postage. Bukan. Next month mula dari trooper RM35 Umairah. Then auto jadi agent bukan personal 200 tau. Bulan Jun nanti dia nak naik agent, kita ada table kat sini. Ada. Dia kena buat RM1,000 dalam tempoh 3 bulan. Kalau dia nak cepat, dia kena buat RM2,000 sama ada sebulan atau 2 bulan. Okey ni, table ni. Nampak tak? Nampak yang table? Yang mana kat bawah nampak tak? Okay, kalau mula-mula dropship. Dropship free. Okey. Untuk maklumat anda juga KPI group sini kita akan tutup. Kita akan bekukan sementara waktu. So tak ada KPI group sale. So dia hanya ada KPI personal sales. Cuma yang kita tak ada penurunan level. Tapi untuk target dia orang nak kejar tu. Target untuk nak naik ada. Level semua naik tu. Level ni ada. Ni semua ada. Okay, naik level ni ada, masih ada. Okey. Naik level dekat sini. Dekat option 1, option 2 ni. Okey. So alright. So dekat sini dropship ni kemasukan dropship secara percuma. Okey. Dropship yang naik kepada troopers dia ada 2 cara. Sama ada option 1 dia buat belian RM35, dia akan dapat set startup tu terus jadi troopers, ataupun option 2 dia buat belian terkumpul personal sales dia sebagai dropship pun layak naik troopers dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh 1 bulan. So troopers yang naik kepada captain masih troopers yang daripada captain dengan syarat baru RM1,000 dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan. Faham tak? Ini 3 bulan. Dalam masa 3 bulan buat RM1,000 naik kepada captain. So untuk bulan Jun nanti tak ada lagi kemasukan terus kepada captain. Ini dah tak ada dah. Kemasukan captain ni dah tak ada. Yang ada nak masuk captain ni bulan ini saja. Berbaki 7 hari saja. Kalau you buat belian captain, package captain yang RM200, you jadi captain segera. Tak payah tunggu. Tapi kalau bulan depan tak ada lagi entry untuk captain, semuanya akan bermula dengan troopers.
Okay, semua bermula dengan Troopers. Bayaran RM35 untuk Troopers. So kalau Troopers dia akan terus ikut dia punya jadual dia lah. Kena buat RM1,000 3 bulan buat naik Captain. Ataupun Express sebelum habis 3 bulan you buat RM2,000. So terus jump kepada Captain. So far jelas tak? So untuk level Troopers dan Dropship tak ada KPI. Kita tak letakkan sebarang KPI. Cuma level Captain ni dia ada KPI personal sales sebab dia ada bonus kumpulan. Yang mana saya rasa bonus kumpulan ni mali dia mesti kena buat sikit je personal sales. Mesti kena ada some contribution. Barulah layak tu dapat commission kumpulan. 150 je personal sales. Untuk dia dapat percentage daripada dia punya team. Dropship tu tadi. Daripada dia punya dropship. Sebab kita nak membina team yang aktif. That's our purpose lah. Ruby ni Captain ada. Tu level Captain lah tu. Lepas Troopers ni adalah ganti Dropship Premium. So Troopers tu dia dikategorikan sebagai agent dah lah sekarang. Jadi Troopers, Captain, Komando, General, King. So far clear tak kat sini? Alright. Okay, so make sure guys bulan ni last untuk kemasukan Captain secara terus. Dan juga daripada Troopers naik kepada Captain. Troopers naik kepada Captain pun kita dah bulan ni last. Dengan RM200. Betul. Ni Troopers sebab RM200 pun naik kepada Captain. Kalau nak daftar terus jadi Captain pun bulan ni last. Okay. Postage tadi kan? Okay, kita balik pada postage. Balik pada postage. Dia dah banyak buka ni. Okay. Okay, ini sebenarnya memo yang akan keluar. Ini dah siap dah. Memo ni akan keluar. Okay, just nak explain kepada anda. Okay, dekat kita punya postage, kalau you perasan ada insurans, ada yang without insurans. Bermaksud dengan insurans ni adalah dengan jaminan HQ. So, kos yang dengan jaminan HQ lebih tinggi sedikit dengan tanpa jaminan HQ. Faham tak? Contohnya kat sini, kalau bawah 3 kilo, kita letak RM20, tapi kita letakkan warranty kat sini. Anything happen dengan coklat, kita ada coverage. Tapi tertakluk kepada syarat dan terma kita lah. So kalau kita gantian, nak ganti coklat, kita hantar pada next postage, 100% ganti coklat baru. Ataupun kita refund balik duit kos coklat dia, 50%. Dan you tengok yang bold hitam tu. Penghantaran ini bersama pakej jaminan daripada HQ jika parcel anda sampai dalam tempoh 3 hari penghantaran, coklat tersebut didapati dalam keadaan cair atau lembik melebihi 50% dari bentuk asal, maka pihak HQ memberi dua pilihan iaitu gantian atau refund 50% dari harga asal ataupun dipostkan semula bersama dengan pembelian seterusnya. So benda ni kena make it clear. Sebab kadang macam dalam keadaan sekarang ni dia tengah panas kat luar tu. Dah lah cuaca sangat panas dan penghantaran pula bergantung kepada pihak kurier. Ada yang memang betul-betul cepat tapi so far Selangor, walaupun Selangor tu post kadang daripada Ampang je, sebab Selangor punya ordering sangat banyak, bukan daripada Cokodap je. Maksudnya pihak kurier menerima order orang-orang Selangor ni kaki beli online. So barang selalu dapat lambat. Teacher notice lah orang-orang yang dekat Selangor sendiri normally dapat lambat padahal order penghantaran dari dalam Selangor sendiri. Itu benda yang kita tak boleh nak elak lah. Jadinya that's why kita letakkan 3 hari dekat situ. Sebab kita tak boleh lah nak cakap okay coklat ni jangan risau. Yes. Seminggu, 2 minggu, sebulan memang TikTok. Memang tak lah, bukan coklat lah tu, batu lah namanya. Faham tak? So it's a thing yang kita boleh cover, yang kita jamin bawah 3 hari insya-Allah okey. Betul. Bawah 3 hari. Kalau dah seminggu, 2 minggu tu memang it's out of control lah. So bila kita nak terangkan ni, so customer kita pun understand. Sometimes customer kita ni dia just nak makan. Asal dia faham kita punya polisi, I think tak ada masalah.
Dan kita lebih suka kalau you guys boleh pick up, itu terbaik lah, itu terbaik, paling selamat. Proses bersama jaminan tu kita boleh pilih courier atau dah fix courier? Kita dah fix courier. Kita dah, untuk yang jaminan ni kita fix dengan Ninja Van. Yang without insurance Ninja ni Van. Ninja Van. You all tengok dekat table yang bawah ni ha. Jenis penghantaran without insurance. With insurance. With insurance. OWO without. Citylink, Nationwide, Ninja Ini Van. kita cover. Yang bawah ni With insurance, without insurance. Ini pakai kotak tiada polyform tu bermaksud pakai kotak biasa je. Okey, jelas tak? Okey. Sebab kita nak educate pelanggan kita tentang kita punya penghantaran ni. Saya percaya kalau pelanggan kita faham, so dia tak ada isu. Bos, yang aspek memang dah tukar je bos. Tak guna botol dah. Kak Syahidah. Dr. Syahidah tanya. Sekarang ni kita cuba menggunakan aspek yang dah siap tu. Yang kita dalam ready fasa tu. percubaan. Kita masih tengah dapatkan feedback. Andai kata benda tu lebih mudah dan kita akan teruskan pakai tu. Andai kata benda tu macam dapati banyak isu, dan kita akan balik kepada botol. Kalau yang tanpa jaminan tu, kalau sekiranya memang kita tahu okey, boleh je pilih yang tu kan? That's why lah, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi dia luar sistem ke macam mana? Yang tanpa jaminan tu kalau servis dia memang okey, dia macam ni. Kalau you confident dengan dia, you ambil tanpa jaminan. Sebab you dah, itu you sendiri tahu, you yang confident. So kalau you dah biasa coklat you okey, then it's up to you. Kalau you rasa macam you nak ada policy coverage, you ambil yang ada insurance. It's up to you. You yang biasa dengan you punya courier kan, you tahu macam mana dia punya servis dia. Botol lagi bang untuk postage sampai ke Ipoh sejuk lagi, tahan lama. Macam aspek lebih mudah tu je. Ais botol berat. Itulah sebab tu kita tukar. Dia ada pro and con. Kita tengah tengok macam mana kesan dia. Dan botol tu kita buat sendiri. Kalau ice pack tu dah ready dalam pack tu kan, kita ready dan kita kurang manpower stuck dekat situ. Nak buat botol tu kita ambil masa yang lama dan kita banyak pakai manpower. That's why kita tukar ke arah yang dah siap tu. Dia dah ada dia punya silika gel dalam tu, masuk air je. Tapi kita tengok nanti result yang kita tengok macam mana majority punya sampai. So far sampai sini clear tak? Sekarang tak sejuk dah. Sebab cuaca panas sangat ke aspek tu yang tak tahan lama? Tapi sekarang ni cuaca memang sekarang panas sangat. Cuaca sekarang ni. Betul? Betul macam kat Shopee tu. Macam kat Shopee tu yang korang selalu guna juga post pada pelanggan tu kan? Okay, so I think this one clear tentang postage. So insyaAllah kita akan cuba educate pelanggan-pelanggan kita untuk cuba kita punya penghantaran coklat ni. Kita pun tak berani nak cakap, tapi saya rasa kita kena cuba. I think insyaAllah kita boleh jadi coklat online number 1 di Malaysia. Banyak company tak berani buat, kita cuba buat. Saya tadi sampai Nur Adila, saya tadi sampai pasal dalam tu plastik coklat basah. Aspek tu terkeluar air ke ataupun aspek tu dah lembik ke apa tu Adila? Nanti minta tolong you guys kalau ada isu dekat aspek ni tolong. Aspek dihempah dengan coklat pack. Bocor. Tolong bagi feedback daripada customer service. Sebab kita tengah survey, kita tengah tengok macam mana dia punya, adakah benda tu relevan untuk kita pakai ataupun kita balik pada aspek lama. Kan kalau kita tak ada pilihan untuk keselamatan, kita terpaksa tukarlah aspek tu ke better balut dengan bubble. Dan feedback dan nasi aspek. Alright, better guna botol hari tu aspek bocor. Okay. Alright. Nasi coklat basah. Okay, kita tengok. Polyform bantu. Okay, alright. Okay, so far clear tentang kita punya konsep dropship yang kita cuba bawakan, tentang kita punya postage, and then kita punya last call untuk kemasukan captain. Betul. So saya harap
saya fikir macam ni tau. Saya tengok keadaan ekonomi makin mencabar, harga barang naik, banyak kos hidup naik, keperluan orang kata apa makin tough. So kita cuba cari jalan macam mana kita boleh bantu dan kita mudahkan dulu proses tu. Maksud Ican tu kalau post ke DS tu yang sikit-sikit kan, yang pelanggan tu okey pakai pack, tapi kalau ke agent yang banyak kena pakai botol. Macam tu kan? Kalau pula lepas ni tunggu keadaan sesuai. Okey, ada dua pilihan kat situ. Mungkin lah kalau pack kecil kan, sikit kan. Okey, boleh pertimbangkan tu. Kan, untuk coklat yang besar pakai botol, untuk yang order dia banyak-banyak tu, order pakai kecil-kecil yang kan. Okey, keadaan sekarang ni adalah keadaan yang kita sebenarnya dah banyak kali cakap lah beberapa minggu ni betul guna botol. Saya setuju tu. Banyak guna botol. Okey. Baik. Nanti kita akan inform pada team untuk immediate respon, immediate changes yang kita boleh buat. Untuk order banyak kita pakai botol. Order sikit kita pakai aspek. Okey, so macam hari ni teacher dapat call daripada kita punya apa dipanggil CRM tu, Client Relation Manager, iaitu daripada Dishwood, yang mana keadaan sekarang ni sebenarnya keadaan yang sebenarnya di kategori agak kritikal lah, yang mana kita tengok harga barang kita dah naikkan harga hari tu bulan Mac kan, dan produk-produk lain bulan depan naik lagi, dan berdasarkan fokus dia akan naik daripada 30% sehingga 60%. Okey, bukan nak suruh you all risau dengan keadaan tu. Of course kerisauan tu nak kena ada, tapi apa tindakan kita bila ada rasa risau tu? Apa tindakan kita dengan keadaan sekarang? Siapa yang rasa ada kerisauan kat situ? Cuba komen sikit. Bila dengar harga barang naik, kita dalam keadaan sekarang ni Cokodak masih lagi, kita dah naik hari tu bulan 3, kita masih lagi mengekalkan harga yang sama. Bila kita jumpa rakan-rakan bisnes kita, next month semua dah start naik. Majority dah start naik. Bayangkan kalau 30%, lepas tu nanti dia nak naik lagi 60%, kita tak tahu keadaan macam mana sekarang. Nampak tak? Ayam dah tak ada stok kan? Tengok minyak naik macam mana. Tadi kita tengok harga kek secret recipe yang slice tu. Dulu rasanya dalam level-level RM6-7 kalau tak silap lah. Sekarang dah RM11. RM11 lebih. Belum lagi masuk dia punya tax. Dia ada tax kat situ. Berapa persen tak tax dia? Quite besar juga. Sekarang makan ikan je ni. Ada banyak. Yes, betul. Bayangkan kalau dia kenaikan sampai 60%. Yang orang start naik next month ni dari segi kenaikan 30% tau. Belum lagi betul-betul. Betul tu Kak Sofia. Memang sangat seram hakikatnya keadaan sekarang ni. Cuma dekat sinilah kita nampak ada peluang besar yang kita nak bantu orang lain jana pendapatan bersama. Walaupun sekarang ni sebenarnya bila mood raya tu masih ada, orang masih rasa bertenang, masih rasa selesa. Mungkin duit 10,000 bulan lepas tu masih ada lagi. Tapi duit kita yang ada ni sampai bila je dia ada, melainkan korang tak guna-guna. Milo 1 kg. Yes, betul tu. Dia 10K ada lagi. Ya, betul tu Hanim. Duit 10K ada lagi. So dia rasa selesa. Dia rasa selesa dekat situ. Tapi 10K sampai bila je duit tu boleh ada dengan kita? Yang kita boleh simpan. Kita takkan simpan, kita akan gunakan juga duit tu nanti. Harga juga tak naik. Bulan depan masih harga sama lagi. Saya tak apply. Alright. Baguslah kepada yang tak apply, sebabnya kalau tak perlulah. Kalau perlu, it's okay you apply. Kalau boleh duit 10,000 you apply, dapat 100,000. Itu yang kita nak. That's why kita nak planning duit tu betul-betul. Dan kos barang naik sangat dahsyat. Harga minyak, logistik, plastik, material, raw mat, boleh katakan hampir semua naik. Kalau ikutkan sebenarnya kos peningkatan tu 30% jump sekarang tau. 30%. Dia punya kos running. And then kita pun mengalami kenaikan gaji minima lagi. So nak ceritanya betul. The environment tu sebenarnya sangat tough. Seriously. And then macam nak cakap, kalau you guys boleh aware lah, benda ni sebenarnya sangat-sangat ketika. That's why lah kita fikir apa jalan terbaik untuk boleh bantu
Macam mana kita punya platform ni boleh bantu orang dekat situ. Betul. Duit tu ada dalam market. Duit tu ada dalam market. Tetapi bila benda tu semua naik, orang akan start fear tau. Orang akan start fear. Macam gaji government always dapat. Betul tak? Mesti always dapat berbilion lagi kat situ. Tapi macam mana kalau kita tap this market untuk pergi kepada mereka-mereka yang memerlukan keuangan ni, kita sediakan package-package yang menarik, coklat-coklat menarik. Sebab coklat ni orang mesti makan. Dari dulu sampai sini orang mesti suka. Mesti lagi relevan. Kau tahu kenapa kapal coklat sangat dahsyat dari dulu sampai sekarang. So this benda ni yang kita nak. Dan kita macam mana nak bantu terutamanya usahawan-usahawan Cokodab untuk survive ataupun untuk go through this challenge. Market share. Ada info tak pasal market share untuk snacks atau coklat ni? Coklat nanti. Share untuk snacks atau coklat nanti. Info tentang market share snacks. Azia tak faham. Nak cakap tentang berapa market yang potensi market yang ada di pasaran untuk coklat ke, ataupun nak cakap tentang market share saham ni? Pasaran coklat sebenarnya tinggi. Billion. Potensi. Yes, billion. Rekod untuk 2018 800 juta kan Malaysia. Billion, 1.2 billion transaksi coklat. 1.2 billion Malaysia. 2018. Tapi tu 2018 lah. Tapi along the way dia menaik tau. Dia sentiasa naik. Dia sentiasa menaik. Tinggi ataupun macam tu. So kalau kita tengok dekat sini, rakyat Malaysia kita ada 32 juta. Berapa je yang baru berdaftar sebagai usahawan Cokodab? So pelanggan Cokodab baru berapa? Kalau kita tengoklah dalam sistem kita ada 60,000. Total 60,000 Kalau 60,000 kita tengok percentage daripada 32 juta, baru 0.18% macam tu. Terlalu sikit orang yang baru jadi usahawan Cokodab ni. Alright. So semua komitmen family. Alright. So that's why. Tapi kan saya nak cakap, dalam setiap cabaran, setiap masalah ada peluang. Cumanya saya harap usahawan Cokodab kita gini, you guys boleh fokus kepada peluang. Okay? Cabaran kat luar ada banyak perkara yang kita tak boleh nak kawal. Dan teacher cakap tentang kerisauan ni adalah poin penting yang kita nak gunakan untuk kita share dekat luar sana peluang yang kita ada. Kita kena bila kita buat marketing tu, kita kena relatekan dengan situasi semasa sekarang, yang mana benda ni apa yang kita provide ni adalah peluang untuk orang bantu jana pendapatan di kala harga barang makin naik. So point-point tu kita kena kaitkan dalam kita punya iklan, dalam kita punya marketing, supaya orang nampak kita pun aware dalam keadaan semasa. Yang tu benda pertama yang saya nak cakap. Benda yang kedua adalah aktiviti marketing you sekarang ni, cuba you semak balik. Cuba you semak balik aktiviti marketing you sekarang. Posting you masih banyak tentang raya ke, pergi jamuan raya, asyik-asyik tentang raya ke lagi sekarang ni, ataupun you dah bertukar. Job booking 35 terus jadi troopers. Soalnya, teacher nampak masih lagi ramai usahawan Cokodab yang fokus tentang raya. Raya jugalah, Sabtu Ahad okey lah, fine you pergi jamuan raya. Tapi Monday to Friday, dan dalam you pergi jamuan raya Sabtu Ahad tu, takkan you tak boleh nak selitkan aktiviti bisnes you sekali. Sebab everything is all about marketing. Dah mula target sale. Good, yang dah mula target sale. So benda tu sangat mempengaruhi tau. Aktiviti marketing you mempengaruhi untuk result yang you dapat. Teachers Day sekarang tengah hot sangat. Sharing daripada diorang dalam grup. Banyak order Teachers Day until this week. Walaupun Teacher Days tu dah lepas, tapi masih lagi ongoing. Tak ada lagi open house teacher grade. Okay, alright. Yang tak ada tu bagus. Yang ada tu bukan tak boleh, tapi you need to be balanced. You jangan ingat orang sentiasa ingat kita ni menjual. Dan jangan ingat orang sentiasa nampak dan sentiasa aware yang kita tak payah iklan pun orang tahu kita jual coklat. Orang tahu kita ni bantu orang jana pendapatan kalau kita tak bagi tahu. So benda tu sangat penting. Benda tu sangat penting. 19 hari bulan 6 hari apa? 19 hari bulan 6 hari apa? Thank you Amir Raizat. So date tu semua kita kena ingat dan ambil benda tu semua sebagai peluang.
Focus on planning recruitment you. Apa planning retail you? Benda tu dah very clear dah dekat situ. Dah jadi official gift sekolah. Yes, ada peluang boost, try select masuk. Masa nak tambah? Okay. So saya punya point adalah kalau you guys dalam keadaan cabaran ni kan, selagi kita boleh kawal kita punya minda ni, benda yang kita boleh kawal diri kita lah kan. Selagi you boleh kawal minda you melihat peluang, you akan nampak peluang. Faham tak? Cabaran macam mana pun keliling kita ni, asal you boleh control your mind to fokus pada peluang, peluang-peluang tu yang akan datang. Walaupun macam mana sekalipun keadaan you. Faham tak? Teacher nak share sikit, hari ni teacher ada dapat call daripada one of leader ni lah, and then dia share tentang, adalah topik lain sebenarnya tapi adalah selit sikit tentang leader atas yang dah hilang daripada radar, and then leader yang dah hilang daripada radar tu start to macam blaming anak-anak team yang salah. Faham tak? So benda ni always berlaku sebenarnya. Ni normal dalam sistem agent, dalam sistem kita membina team ni, kita ada leader, kita ada anak team kita. So ada macam-macam jenis manusia yang kita akan jumpa. And then kita juga akan jumpa dalam keadaan sekarang ni, pada waktu sales tengah naik kan, sales banyak, commission cantik, semua orang seronok. Semua orang tak ada nak blame siapa-siapa pun. Tapi bila keadaan sales tengah challenge, semua salah anak team. Salah tu, salah ni, salah. Itu normal. So sekarang ni everything is bergantung kepada diri kita balik. So apa yang patutnya kita buat? Bagi teacher lah, kita pernah facing banyak kali. Semangat guys, pelancong pun tengah cari coklat tau. Okay, good. Sebenarnya kan, kita pernah facing banyak kali along the way dalam 7 tahun ni, memang kita facing dengan macam-macam agent punya challenge. Tapi benda tu adalah normal. Tapi kita nak fokus kepada siapa? Salah agent tu ke? Salah anak tim kita ke? Ataupun fokus betulkan diri kita? Siapa yang you boleh kawal? Cuba komen. You boleh kawal anak tim you ke? Leader you ke? Atau you boleh kawal diri you sendiri? Cuba komen kat situ. So along the way, teacher go through this journey, memang kita rasa macam kita rasa geram, kita rasa nak salahkan orang tu, nak salahkan orang ni, tapi sebenarnya teacher semak balik kat diri sendiri. Apa benda yang aku kurang buat? Apa benda fokus yang aku patut buat? Aku kena tunjukkan result. Aku kena tambah tim dengan lebih agresif. Aku dulu yang kena ada result lagi bagus. Kalau tim aku dah tak nak, aku kena tunjuk aku masih keep going lagi dekat situ. Aku masih ada aktiviti lagi dekat situ. Tapi kalau you pun sendiri tak ada result, you keep nak salahkan orang lain, you takkan grow. Sayang sebenarnya. Sayang bagi orang yang dah ada tim. Trust me, sayang bagi orang yang dah ada team. Normal, every challenge normal orang tinggalkan kita. Normal orang bila dalam keadaan challenge orang salahkan kita. Normal. Kita tak boleh apa nak kata, kita tak boleh nak jadi sempurna untuk memuaskan hati semua orang. Tapi kita boleh usahakan yang terbaik. Macam sekarang kan, banyak changes yang HQ cuba buat untuk kita bantu. Dan mungkin akan ada yang tak puas hati. Tapi kita tak dapat nak memuaskan hati semua orang. Kita ada benda yang kita kena fikirkan. Ada benda yang kita kena timbang tara kat situ. Mana yang boleh, kita cuba buat. Mana yang tak boleh, kita tak bolehlah nak buat. So that's why dekat sini, kita betulkan di tindakan kita. You fokus je dengan you punya activity. Sometimes mungkin now, you need to build balik you punya team. Maybe from zero. Maybe you punya team semua dah gone. Mungkin sebelum ni you ada 100, 200. Mungkin semua orang tu dah tak ada. It's okay. Dulu you start daripada you seorang kan? Ada ke orang start dengan ramai terus team? Kita start kita berdua. Tak ada customer. Tak ada dropship. Sama. Kita sama je. Tapi bila keadaan challenge, bila orang keep salahkan tu, salahkan ni, forget it. Fokus je dengan apa yang you nak capai. Persoalannya apa yang kita ni nak capai. Sebab tu kita always tanya balik, why we do what we do? Kenapa kita buat? Kita always balik cakap tentang kita punya big why. Kita always cakap tentang kita punya matlamat. Kita betulkan kita punya tindakan. Yes, redah je. Okay, jangan nak apa, main biola lama sangat Afiq. Afiq saja je sebab di komen kan. So fokus tu kita yang kena tarik balik fokus kita. Kita yang nak kena jaga balik momentum kita dekat situ. Kita yang nak kena dapat balik energi kita kat situ sebelum kita nak dapatkan team punya energi. You nak dapatkan momentum team you tapi tengok diri you sendiri. You dekat dalam grup hidup tak? Dalam grup leader you klik-klik macam cengkerik. Leader PM tepi you tak balas-balas. Kita geram kalau PM tak balas ni. Kau dah kenapa? Tak nak cakap tak nak. Serius. You bukan level, kalau level dropship lain lah Teacher ni cakap macam tu kalau level dia dah general, dia dah ada team.
kita macam nak kata be transparent. Kita dekat sini nak bantu. Kalau tak nak, okay, cakap je tak nak. Sebabnya kita tak naklah nanti orang kata kita masuk produk ni kata ada guide bagai tapi tak ada pun. Kita ditinggalkan. So kita ni put effort gila-gila buat call. Ada tim kita yang buat call, ada kita WhatsApp PM personal, kita hantar info everyday, ada je info yang kita sampaikan. Siapa yang respon? You respon tak? Benda tu you kena semak balik. Sebab apa yang you berikan itu yang you dapat. You give bad, you get bad. You give good, you get good. So that's your call. You yang pilih benda tu apa yang you nak. Alright, dan dalam keadaan semua adalah dalam keadaan cabaran sekarang ni, always kena semak balik apa yang kita nak capai. Sometimes kita kena readjust balik kita punya KPI. Tengah rebuild balik semangat. Bagus Afiq, tu yang kita mahu. Semangat tu memang kena sentiasa dibina semula. That's why dalam circle ni sangat penting. Dalam circle ni sangat penting. Sebab adanya kelas-kelas macam ni, something yang untuk you perlukan. Masa teacher always cakap, kami pun perlukan orang yang cakap macam ni pada kami. Kita ada, everyday sebenarnya. Everyday kita ada je mentor kita remind. Ada je ayat-ayat pedih yang kita kena. Kalau teacher cakap dengan korang ni, ayat yang paling level sopan sekali. Ayat kita orang dengan mentor level kayangan yang kadang-kadang korang tak boleh brain. Ayat dia. Kita yang pegang benda yang sampan. You nak layan ke depan, keluarkan tu serius. Yes, macam tu Cik Syida. Amazing apa Cik Syida. So kita ni masih ada peluang yang sangat-sangat banyak. Selagi kita ada usaha, pasti akan ada result yang kita dapat capai. Fokus balik, target. That's why sekarang kita dah mudahkan kemasukan dropship percuma, dropship RM35. Tak kisah orang tak nak 35, closing juga dia percuma. Sebab kita nak bantu dia, nampakkan dia peluang. Walaupun you percuma, bukan you yang nak kena buat belian 100. You pergi ambil ayat ni, iklankan benda ni. Customer ni beli, customer ni beli dalam sistem, capai 100, you naik level. You dapat untung yang lagi besar. Dekat situ kita nak bantu you bina you punya kewangan. Walaupun you hanya dropship, tapi you boleh simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sebab tu kita nak dropship naik level. Dropship kalau level bawah ni masih lagi untung RM1, RM2. Macam mana dia nak grow cepat dan nak motivate dia. Satu bos ubah dalam keadaan yang macam tu. Bila dia nampak ada untung yang besar kat situ, dia dah start dapat duit, dia seronok, dia akan nak grow more. Bos tak nak tambah ayat tu. Sebab kita fikir macam ni lah. Kenapa kita tengok dropship kita macam banyak tak hidup kan? Because dia punya itu terlalu rendah. Kita dalam kita punya bisnes kita ni, kita kena kuatkan kita punya foundation. Kalau kita nak buat bangunan pun, the foundation tu mesti cukup kuat. Kalau bawah tak kuat, dia punya foundation tak kuat, apa jadi dengan bangunan kita? Dia tak dapat naik. Faham tak? So that's why lah kita kenapa saya buat this concept supaya kita punya foundation ni kuat. Orang yang bawah ni, dropship ni, captain ni, mereka ni orang yang sangat penting kena dapatkan hasil. Orang yang sangat penting untuk mereka berjaya. Sebab mereka ni baru nak bertatih-tatih, faham tak? Baru nak belajar, baru nak kenal. So kalau diorang punya margin tu terlalu nipis, so the rate untuk mereka meninggal tu tinggi, faham tak? Dan kita tak ada konsep yang terus naik ke atas, tak ada, semua bermula dari bawah. So that's why kita nak kuatkan yang belah bawah ni. Sebab saya percaya kalau tim kita, foundation kita kuat, insya-Allah tim kita akan jadi kuat. Faham tak maksud saya? Alright, so kita dah dekat 10.30. So kami harapkan perkongsian kami hari ni, terutama yang tentang awal bos cakap tu, you betul-betul faham. Bila you faham, you senang nak explain pada you punya team, you senang nak growkan you punya team. And then kita lagi berapa hari je tinggal untuk bulan Mei ni untuk kita all out. Tadi siapa cakap tadi gaji dah masuk, orang government. Nampakkan diri you. Maksudnya marketing you kena strong, you kena menonjol. Apa yang you jual, apa servis yang you beri, you nak bantu apa? Nak bantu orang jadi dropship, nak closing agent, fokus betul-betul. Nak you punya dropship naik esok gaji Muhammad. Nak you punya dropship yes, PNTP seorang-seorang, betul, follow up seorang-seorang. Sediakan ayat copywriting follow up banyak-banyak. Ayat apa yang nak bagi, ayat apa yang belum bagi. Kenal pasti betul-betul. Kan, dropship premium yang ada bulan ni 200. Kalau you ada 50 orang dropship premium yang buat RM200 bulan ni, jualan you punya sales dalam sistem tu, group sale tu dah ada 10,000 dah. Esok birthday saya.
Nama iPhone kat situ, teacher tak tahu siapa iPhone tu. Tak keluar nama. Happy birthday untuk nama iPhone. Alright. Okay, thank you untuk anda semua yang commit. Yang teacher bebel tadi tu orang dekat sini memang tak, sebab korang ada kat sini. Orang yang luar daripada grup ni. Sebab you sangat baguslah you stay dekat dalam Zoom. Tahniah kepada anda semua. So kita fokus je kepada siapa yang nak dibantu. Alright. Okay, cepat. Ambil gambar. Ambil gambar. Senyum. Okay, ready? Siapa yang tak buka kamera tu nampak nama je lah dia. Ambil gambar ramai-ramai. Oh, laju dia buka kamera. Nur Ichan tu tiba tu. Okey, jap kita tutup. Tiba-tiba dah hujung-hujung ni banyak pula kamera buka. Siap betul-betul tudung, Abira. Okey. Senyum-senyum Yunus. Okey, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ada pula yang mau masuk. Okay, one more. Kita keluar kot ni. 3, 2, 1. Sekejap. Alright. 3, 2, 1. Ada lagi yang masuk. Okay, 3, 2, 1. Azian siap ada partner kat belakang. Masuk skrin. Alright, all the best semua. Salam kejayaan buat anda. Bye. Anda semua di puncak kejayaan. Bye. Good night. Assalamualaikum.